buat yang doktor bulat ke nombor 1 ni? Oh, dekat, sorry yang ni pun saya tak perasan ni. Okay, untuk setiap chapter, yang pertama, page pertama, yang ada tulis chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 tu, semuanya tak perlu, formatnya tak perlu ada page. Tapi dia still page 1. So next page adalah page 2. Tapi tak payah kena ada lah. Tapi yang satu tu tak perlu appear. Okay. Ni kenapa? Yang ni doktor macam suruh buat reference kat sini. Tapi macam ayat saya ni macam yang semua ni macam reference ni yang kat sini. Okay, tak apa. Yang tu ikut je, okay. Itu cara penulisan. Okay, lagi? Yang ni kalau macam maksud ni apa maksud dia tu? Dia tak tahu, mungkin dia rasa macam tak sesuai ke, tak macam ayat tu macam tak jelas ke, mungkin macam tu kot. Dia tak ada cakap. Tak ada. Okay, yang SG Ali tu, SG tu tak perlu. Dia Ali at all je kat dalam ni. Okay. Okay, lagi? No? Ini kata. Doktor B kata ayat ni salah. Yang ayat bawah ni. This tadi aim untuk formulate. Ni. In consequence, optimum condition. Dia macam ni. Okay, sebab atas tu kita cakap aim, lepas tu bawah cakap objektif, another objektif. Dia sebenarnya ada yang rasa aim dan objektif tu lain, bukan benda yang sama. Aim lain, objektif lain. So mungkin sebab tu atas tu kita cakap we study aim untuk formulate. So kita boleh cakap another objektif, kalau nak cakap another aim tu boleh kot. Tapi ini adalah objektif sebenarnya. Sebenarnya dia macam similar je kan objektif dengan aim ni, tapi ada orang yang rasa dia lain. So tak perlu buang je yang another objektif tu, cuma terus je in consequence optimum condition tu pun will be conducted in this study. Nanti kalau PSM tu dah jadi have been conducted lah. Macam tu. Dia tak maksudnya dia tak suka kalau kita guna ayat tu sebab bukan objektif bukan banyak sangat pun mungkin lah. Dan dia tak jauh dia tak jauh sangat pergi. Macam contohnya kalau jauh boleh pergi tu betulnya mekanism daripada kita sintesis, characterize, lepas tu pergi mekanism. So itu agak jauh lah. So kat situ tu sedap lah sikit ayat tu nak guna. Kalau ini mungkin dia dekat-dekat je. So dia rasa tak perlu kot ayat macam tu kot, saya rasa. Kalau saya rasa okey je. Tak ada masalah pun. Tapi kalau ada panel kata gitu, okay, saya buang tak apa, kita ikut je lah. Kita ada yang kita ikut lah. Lagi? Lepas tu yang ni pun doktor kata macam hanging statement. Dia macam ni. Tak apa. Kalau itu, kalau awak nak buat seterusnya boleh, kalau tak nak tak apa. Sebab sepatutnya dalam problem statement memang dia macam tu. Nampak macam hang kan? Hanging kat situ. Sebenarnya memang begitulah penulisan problem statement. Dia ada dua cara. Satu, dia just memang statekan hanya problem dalam tu sahaja. Satu lagi, ada orang lain yang dia lepas bagi tahu problem, dia bagi tahu apa solutionnya. Macam kita, macam saya memang jenis dia itu subtopik problem statement. So kita just biarkan problem saja. So very clear. Tak payah nak ulang balik apa solutionnya sebab kita dah cakap solutionnya dekat introduction.
dengan nanti objektif pun dah boleh nampak. Macam tu. Biasanya kita dah cakap dekat introduction. Tapi kalau awak nak buat kita balik semula dekat sini pun tak apa. Dia macam ulang balik, tapi you rephrase ayat yang paragraf terakhir dekat introduction tadi. Oh, okay. Kalau you nak ikut cakap panel ni lah. Dia memang kalau macam ikutkan penulisan tesis dia ini tak salah. Sebab itu sahaja problemnya. Apa? Sebab saya pun selalu buat macam yang kalau problem statement memang saya selalu buat macam yang Dr. Hanis buat. Saya tulis problem je. Apa problem statement? Awak buat apa? Masa saya buat apa? Assignment ke apa? Macam assignment macam before ni lah, memang saya selalu macam tak tulis macam solution. Macam apa yang doktor buat lah, macam saya tulis problem je. Sebenarnya itu yang clear sebenarnya. Dalam problem statement, just state the problem. Tak perlu ulang balik apa solution, apa conclusionnya, tak perlu. So untuk saya, biar je. Kalau you nak ikut cakap panel, you buat. Saya okay je. So student saya, kalau you ada buat yang solution kat bawah atau conclusion dia dekat bawah tu, saya biar juga. Kalau you tak buat pun saya biar. Okay. Sebab dua-dua betul. Cuma saya lagi suka yang macam Tini buat lah. Dia tak berulang-ulang banyak kali. Okay, objektif. Objektif doktor. Doktor Mimi kata yang objektif nombor 3 ni sama je macam objektif nombor 2. Maksudnya macam the performance of cuba tengok skopnya. Tak ada, ini lain ni. Oh, analyze membrane flux decline. Oh, okay. Saya faham. Okay, tapi sebenarnya dia mungkin dia lupa ni, dia tak perasan ni kita ada photocad. Membrane flux decline, kita tak boleh nak bagi tahu performance yang betul untuk zinc O. Sebenarnya memang kalau dia tak perasan kita ada guna hybrid system, dia ingatkan itu hanya membrane. Okey, sekarang ni sebenarnya dia berbeza. Untuk assess performance zinc O, dia based on result selepas photocatalysis dan membrane system, membrane filtration system. So kalau kita analyze membrane flux decline dan membrane fouling ni, sebenarnya kita assess membrane tu. Kita assess membrane tu punya performance. Betul. Saya pun cakap nanti juga kat doktor. Saya cakap lah yang macam doktor cakap tu yang atas ni yang photocad dengan yang nombor tu photocad dengan yang membrane yang doktor. So Doktor Mimi mesti cakap tapi sama je tu. Okay, saya faham apa yang dia cakap tu. Saya pun tengah fikir lagi. Kita tengok skop bawah tu. Sebab kalau macam saya fikir kalau yang zinc OM, yang objektif kedua tu, dia baru sampai COD BOD ni. Kalau saya fikir yang objektif 2 tadi, COD BOD. Kalau yang ketiga tu membrane tu. Tapi betul sebenarnya yang Dr. Mimi cakap. Jadi awak nak buang objektif ketiga boleh? Maknanya ada 2 objektif je. Sebab dia memang betul lah juga kalau dia kata benda sama je betul juga. Dia memang dia boleh sama, dia boleh jadi lain. Tapi kalau orang tu nampak sama, memang betul lah, dia tak salah. Kalau kita cuba nampak benda tu lain, memang betul juga. Dia macam tu. Kalau kat sini sebab kita ada hybrid, kita cuba asingkan dia. Tapi kalau ada orang kata, dia sama je. Komat je lah. Sama je dia sekali arung pun. Betul juga dia cakap. So kita nak argue pun susah juga tau. So boleh je awak buang yang ketiga tu. Okay, Doktor. Kalau macam Syarah lah. Kalau Syarah perasan kan saya ada buang awak punya objektif. Satu objektif yang awak kata untuk analyze water quality. Ada. Itu saya buang kenapa? Sebab dia sebenarnya untuk assess performance zinc O tu,
kita based on result water quality. Sebab tu saya buang yang tu, sebab dia dua benda ni dia yang macam Dr. Mimi cakap, sebenarnya buat nombor 3 tu untuk achieve nombor 2. So nombor 2 tu dia sepatutnya dia sendiri dah merangkumi yang nombor 3 tu. So dia macam nombor 2. So apa objektif nombor 2? Kalau awak tak buat nombor 3, dia tak akan achieve nombor 2. Apa saya cakap ni kan? Sebab tu dia tak boleh berulang. Macam ni lah, macam kes ni lah. Sebab tu yang water quality tu saya fikirkan yang nombor 2 kita based on water quality result. Nombor 3 based on flux decline result. Macam tu sebenarnya. Oh, tapi doktor semalam kan panel saya tanya kenapa BOD turbidity ni saya tak tulis untuk yang objektif. Saya macam tu. Tak boleh. Itu skop. Siapa tu? Dr. Shu dengan Dr. Naziha. Tak boleh. Itu objektif kan. Objektif kita tak boleh bagi tahu detail tu. Tak boleh. Itu semua skop. Tak payah. Itu tak boleh. Tak payah ikut. Itu memang clearly salah kalau letak kat objektif. Okay. Tapi kita ada yang COD tu dekat skop kan? Ada. So itu biar tak apa. Yang itu kan kita ni. Itu salah tu. Saya memang dia sebenarnya kalau orang yang bukan betul-betul bidang ni dia macam tak faham sangat dia macam itu. Sebab dia bukan betul-betul bidang ni. Dia macam contohnya tengah-tengah baru dia masuk. Macam tu lah. So dia macam tak macam tu dia itu salah tu. Itu salah. Okay, kalau yang macam yang Dr. Mimi ni cakap betul lah. Dia ada betulnya. So kita ikut dia. Sebab kat situ susah nak argue. Okay. Lagi? Dia tak tahu kenapa apa maksud ni. Banyak juga lah dia dapat yang macam ulat kat tepi. Apa tu ya? Itulah saya pun tak tahu. Kita bawa WhatsApp dia. Tanya. Ataupun itu dia just tanda yang menunjukkan dia dah baca kot. Mungkin. Cuma yang question mark tu apa? Ini pun ni pun saya tak faham. Saya rasa dia macam ni. Dia kadang-kadang dia bukan kadang-kadang. Dia sebenarnya penulisan tesis yang terbaik lah. Tapi ni sebab PSM, saya biar je. Dia macam ni. Kalau nampak ramai-ramai tu, kadang-kadang dia nak macam maksudnya apa? Orang ni, paper pertama tu cakap apa clearly. Yang kedua cakap apa, yang ketiga cakap apa. Ini satu benda dan you cite banyak-banyak. Macam betul ke kod? Saya agaklah betul kot. Itu kot maksud dia. Tapi biasa kalau saya itu kalau master PhD itu mungkin kalau panel panel komen macam tu dan kita ikutlah kot. Kalau tak biar je tak apa sebenarnya. Ni kira macam kita combinekan ataupun tiga-tiga bagi maksud yang sama. So ini layak dia macam tu lah. So ini kalau lah itu maksudnya kalau saya biar je ni. Kalau you nak ubah, you tanya dia apa sebenarnya, kenapa, apa problemnya kan. Sebab tu kalau saya untuk PSM 2 nanti, kalau dapat student semua, biasanya dapat student yang sama lah. Saya akan refer balik apa komen saya masa PSM 1. Okay lagi. So takut dia pun nak tengok apa ya. You ikut tak apa komen dia macam tu. Ini saya faham lah sebab saya letak tak letak kat belakang. Okay. Doktor ada satu tu, doktor dekat metodologi. Doktor bagi doktor blur ke doktor gambar ni? Still blur ke?
Ni saya ni kan komen kan saya cakap betul komen. Lepas tu saya betulkan. Kejap bawah sikit. Dia macam ni, kalau itu besar dia dah okey, cuma dia macam ada bayang-bayang Bayang. So sebenarnya dalam tesis okey dia macam ni tau. Macam awak mungkin awak baru nak belajar macam mana tulis tesis dan selama ni buat assignment macam tak kisah je kan. Tapi sebenarnya tesis, especially pula awak pula jumpa dengan lecturer yang kita orang dah banyak sangat tengok tesis. Kita sendiri dah produce beberapa tesis. So sebenarnya penulisan tesis kan, satu, dia kalau boleh tulisan tu dia kena sama besarnya dengan tulisan dekat skrip. Kalau tulisan dalam figure, kalau boleh dia sama besar dengan skrip. Lepas tu dia kena sangat clear. Tak boleh ada yang macam bayang-bayang sikit pun tak boleh. Kalau syarah pun ada kena, syarah ke siapa? Syarah ke Tini? Kena yang saya cakap, you tulis, you macam, you buat semula satu table tu. Sebab saya nampak you macam crop lepas tu letak dalam chapter tu. Saya suruh you tulis semula table tu sebab bagi jelas. Tapi ini level PSM, sebab tu saya tak semua table atau figure saya tegur. Mana yang penting penting ataupun kritikalnya saya nampak teruknya gambar ni. Itu saya suruh ubah. Sebab tu walaupun rasa ini clear kan, saya rasa tulisan tu dah boleh baca. Besar dia okey. Tapi mungkin awak tak perlu bold. Bold tu yang membuatkan dia lagi macam tak tahu tak clear ke. Awak guna apa ni sebenarnya Tini? Saya guna software. Saya tak buat dalam Word sebab software apa? Saya pun tak buat dalam Word. EDM Max. Software sekejap. Itu lepas tu you copy paste dalam ni? Saya save lepas tu saya insert. Okay, cuba you copy lepas tu you paste special. You guna tak? You selalu guna paste special? Tak. Okay, lepas ni you try paste tu, jangan terus paste je. You copy yang dekat yang you buat tu, lepas tu masa nak paste, dia ada bahagian paste special, ada arrow dia. Lepas tu you try and error. Dekat dia ada, kita boleh try jenis ni, mana satu yang paling clear. Macam tu. Paste special tu ada dalam Word lah doktor? Ada. Okay. Bahagian paste tu, nanti awak akan ada nampak macam arrow kecil, itu sebenarnya paste special. Okay. Nanti saya cuba. Saya lupa awak buat graf lagi banyak nak masukkan. Dia sebenarnya maksudnya Dr. Mimi ni dia komen level tesis lah, tesis yang betul lah ni saya rasa. Sebab memang kalau ikut ke saya rasa memang kalau saya pun saya pelik juga you punya ni dia tak clear lah, Tapi kalau saya lagi satu saya fikir ni PSM, saya okey kalau as long as boleh baca tu saya okey lah. Tapi kalau panel minta macam tu kita follow. Okay. No need ni too short. Ni awak ikut je lah. Kalau dia sebenarnya ikut panel yang ni. Kalau saya okey je. Kalau dia rasa tak okey lah. Yang tiga doktor. Doktor Mimi suruh macam letak macam location tu sekali dengan koordinat dengan Google Earth location ni. Saya buat. Cakap kita tak ada dapat permission daripada that particular industry company tu. Kita tak ada dapat permission so kita tak ada buat. Dia kata suruh bagi tubility apa semua tu. Apa? Tubility? Dia kata nanti patutnya tulis lah tubility dia berapa, BOD wastewater tu berapa, dia cakap macam tu. Itu sem depan. Kan? Sem depan. Sem ni sepatutnya tak ada pun lagi.
Kalau yang location jangan bagi. Okay, jangan bagi. Ni nanti kita pergi ambil, awak apa? Dah kan? Nanti kita pergi ambil. Okay. Tapi awak jangan ambil location ke apa semua tu. Nanti kita yang kena. Sebab kita dah dapat permission. Kalau untuk saya, tim saya, dan benda tak ada masalah pun, kita dapat publish High Impact Journal pun tanpa bagi tahu location yang sebenar semua. Itu maksudnya orang semua pun faham kenapa kita tak share kat mana betul-betul exact location. Sebab bila kita tak dapat permission yang betul-betul ada hitam putihnya, kalau company aware benda ni dan dia tak puas hati, kenapa company dia ada dalam tu semua, tak ada permission semua, dia boleh sue kita. Saya selalu pesan dekat researcher, jangan, walaupun contohnya kita ada LOI, benda tu tak clearly state, dia tak ada pun clearly stated yang mereka membenarkan kita reveal company apa yang collaborate dengan kita, macam tu lah. So kita tak ada dapat betul-betul permission, jangan letak. Tak apa, biar je lah, two shot tu tak ada masalah pun, memang itu je. Tak ada apa. PhD pun macam ni je. Okay. Tak ada apa. Okey lagi? Dia macam tu lah, dia sebenarnya panel pun dia macam jenis kan. Okey. Ni kalau nak ikut kata panel, ikutlah. Kalau saya tak ada masalah ni yang ini sebab awak PSM. Kalau awak nak ikut panel, awak ikut je ni, saya okey je macam-macam mana pun. Lagi? Dah tak ada dah yang kritikal. Tak ada. Doktor, satu lagi doktor. Doktor Mimi tanya kenapa guna reverse osmosis sedangkan dalam macam lab tu ada deionized water. Kenapa tak guna deionized water je? Saya pun macam tak tahu lah. Saya cakap macam saya cakap apa? Saya cakap macam doktor pakai macam deionized water dengan macam reverse osmosis. Macam kandungan ni macam sama je pula tu. Okey, maksud Dr. Mimi, betul kau akan guna RO water, awak nak dapat daripada mana? RO water tu nanti awak nak dapat dari mana? Ini dah siap, dah habis kan? Eksperimen. Awak ada guna RO water tak? Ada. Saya kata RO water macam drinking water kan doktor? Drinking water yang RO water mesti melalui reverse osmosis membrane. Dia ada alat sendiri. RO water, dia bukan drinking water. Ke awak boleh drinking water yang dia tulis RO water? Kita orang minta Kak Mira je. So awak guna air apa? RO tu. Awak confident eh? Memang Kak Mira kata tu RO. Sure. Kan salah kan? Sebab dia dekat botol tu dia tak buka lagi. Lepas tu dekat bawah tu dia tulis reverse osmosis water. Cakap macam tu. Oh memang guna RO lah? Ada label tu. Oh, iya? Macam ni ceritanya, kalau betul-betul guna RO water then okey lah. Biar je lah, patutnya awak bukan macam tu jawapannya. Kalau betul-betul guna RO water, dia macam ni sebenarnya. Kalau ikut masa saya study, dekat lab tu, air bersih yang kita guna, yang paling bersih, alat yang ada adalah RO water. Guna RO membrane. So kat situ, kita tak ada DI water, kita tak ada distill water, tak ada. Memang RO water tu air yang paling bersih lah kalau dalam research untuk kita guna. Macam saya guna sebab itulah air paling bersih ada kat lab saya. Bila dah dekat sini, kat UTHM, dia macam depending on lab tu ada air apa yang paling bersih. Kalau ada DI water, tapi ni Mira tahu juga. Kalau ada DI water, you guna DI je lah. Tapi mungkin ni memang Mira cari RO water saya rasa. Kalau memang betul guna RO water, so jawapan dia memang sebab kita nak guna air yang paling bersih dan kita memang guna. Kita beli, cakap je tu. Memang maksud Dr. Mimi tadi, kenapa bukan RO water sedangkan kat lab cuma ada DI water. Betul tu you guna RO water ni sebab
Sebab saya rasa Dr. Mimi pun kalau dulu lab dia ada RO, dia guna RO. Tapi setahu saya dekat Pago tak ada alat RO membrane tu. So student saya cakap pakai je apa bayar. Dia, kalau ada DC water guna DC water lah. Apa kita nak pening-pening cari RO water lah macam tu. Maknanya Dr. Mimi ingat mana dapat dah RO water tu. Sebenarnya bukan isunya RO water konten lain di air water tak. Macam tu lah maksudnya. Okay. Sebab dulu pun air bersih macam tu. Dia kecuali ada contohnya sintesis kan. Dia akan melibatkan reaction semua tu, mungkin dia memang betul-betul dia kena cari RO water. Kalau macam ni dia lebih kepada mungkin kat Mira tu dia harapkan sebab dia dapat RO water, dia dapat cari agaknya, so dia nak result yang terbaik. So itu yang dia guna tu dan dia bagi awak guna saya rasa. Dia cakap dengan awak lah ni. Saya tak tahu lah. Sebab mungkin PSM dengan master dia guna di air water, mungkin dia tak berapa suka kot. Mungkin pH dia salari ke apa kita tak tahu. Sebab saya sendiri pun tak pernah guna air lain selain RO water tu. Macam tu lah. Okay. Sekejap Doktor. Doktor, yang ni macam mana Doktor? Yang expected result? Dia macam ni. Sebenarnya kalau nak cantik expected result tu, kalau you ada 3 objektif kan contohnya. Dia macam, dia yang cantik siapa punya, Syarah kat dia ni punya. Dia bukan separate satu-satu macam ni. Tapi saya biar je kalau awak nak buat macam ni. Dia macam kalau Dr. Mimi ni, dia nak nampak kalau you ada 3 objektif, so you ada 3 expected result. So to achieve objektif pertama, expected resultnya kita cakap lah kita dah berjaya sintesis under different apa ya awak? Different tu lah, dia tengok objektif balik, kita macam jawab je objektif tu dah lah siap. Macam terus buat macam nombor 1, jawab macam tu. Apa? Nombor 2, kan kita cakap performance kan, so expected resultnya macam kita berjaya dapatkan zinc oil yang terbaik based on result treated water yang compliance with standard. Macam tu lah. Lebih kurangnya di situ. Dia nak yang tu. Tapi pada saya ini pun betul juga yang ini buat. Cumanya tak clearly lah nampak. Kalau macam yang 4.1 tu obviously itu untuk achieve objektif 1. Dan yang 4.2 itu untuk objektif 2. Cuma dia tak nak, cuma you separatekan subtitle je. Saya rasa tak ada isu patutnya. Tapi kalau dia nak yang macam tu, so tak apa, next time kita buat macam tu. Kita tunjukkan conclusion. Dalam conclusion nanti, chapter 4 adalah result kan, result and discussion. Conclusion nanti, contoh awak ada 3 objektif, kita akan ada 3 conclusion. Macam tu lebih kurang. You kok? Ingat nanti kita tengok balik lah. Kita cantik macam tu, kita nampak, kita concludekan setiap objektif. Kita nampakkan apa achievement setiap objektif tu. Macam tu. Okay. Doktor, satu lagi kan Doktor. Conclusion kan, sepatutnya macam kalau dalam macam yang AJK, macam Dr. T.S. Zaizi ada macam cakap kat kita orang, macam dalam table tu saya conclusion saya tak payah buat kan Doktor. Lepas tu Dr. Mimi saya kata conclusion macam conclusion saya kena macam tu lah. Tapi Dr. Mimi dengan Dr. Namida pun macam confused. Sebab dalam table tu tempat bahagian conclusion tu warna merah. Lepas tu macam tapi Dr. Mimi kata dalam macam rubrik yang penandaan ada markah conclusion. Tapi macam ramai tu orang tak buat conclusion macam tu lah. So ada markah ke? Dia dalam rubrik tu dia kata ada bahagian, doktor kata ada bahagian conclusion. Tapi macam dalam table yang Dr. T.S. Zaizi macam bagi kat kita orang, tempat bahagian conclusion tu macam warna merah, maksudnya macam tak ada buat. Setahu saya proposal tak ada conclusion. Tapi memang rubrik ada. Saya tak pasti lah, Dr. Saya macam pernah. Syarah ada ke Syarah? Sebab macam Dr. Mimi kata ada. Yang Dr. hantar pun macam ada. Yang Dr. hantar dalam grup. Kalau saya hantar ada, maksudnya ada lah. Alamak, ada Dia tak sepatutnya ada conclusion.
dalam proposal. Penulisan proposal tak ada conclusion, thesis baru ada. Kita tak boleh nak conclude apa-apa, tak ada result. Tapi kalau ada dalam rubrik, kalau macam saya sebagai panel, saya pun faham yang sepatutnya proposal tak ada. So saya akan, kalau saya consider expected result kot. Macam mana kan? Dr. Mimi kata saya nak Dr. Mimi dengan Dr. Narmida kata saya nak tanya Dr. T. Azarizi dulu. Tapi kalau macam ni memang Dr. Mimi nak bagi saya kosong. Oh ya? Strict lah. Boleh lah. Kalau saya consider je sebab saya faham proposal sepatutnya tak ada conclusion. Saya tak perasan lah tu. Kalau saya perasan, saya macam nak awak buat juga sebab kita nak markah macam tu lah. So ada lecturer yang macam gitu. Ni je Dr. yang saya. Okey lagi. Tadi yang masuk dulu ada ni ada ni okey tak? Macam kalau you tak perlu tunjuk thesis tak apa. Kalau you boleh cakap apa je. Tu yang objektif saya yang nombor 3 tu doktor, sebab determinkan ada dua untuk membrane cleaning kan. Dia cakap tu bukan untuk compare kan, dia cakap tu compare, bukan tu determine. Oh, determine the best Berjaya apa ya? Okey tu. Okey to determine apa? The best effective method membrane cleaning process under tak dengar awak. Determination of effective method for membrane cleaning process via distilled water flushing and ultrasonic water cleaning process. Kejap. Yang dia comment scope ke objektif? Scope. Sebab dekat objektif dia tak mention water flushing dengan ultrasonic kan. So dekat scope dia ada mention water flushing dengan ultrasonic. Boleh lah tukar je tu compare. Tu siapa ya? Compare. Dr. Nora. Okey. Memang tu compare. Okey. Okay. Kan? So kita tak cakap kita nak cari the bestnya kan. Okey lah. Tu compare. Boleh lah. Lepas tu dekat flowchart tu kena detail macam dari water sample tu ambil macam mana, lepas tu letak preservative dia, waste water tu. Flowchart? Flowchart jangan kacau, biar je. Kalau nak yang detail tu